Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang sahabat-sahabat saya, tuan-tuan guru besar, pegawai, ada juga pegawai daripada PBD, SU SKPMG 2, penolong kanan, tuan-tuan perempuan yang telah lama saya kenali, dan ada juga satu dua sahabat-sahabat baru saya, sahabat baru kita yang bersama-sama kita hari ini. Cakap selamat datang dalam bengkel kita pada hari ini. Bengkel kita hari ini adalah tentang pengurusan kurikulum versus sebenarnya dalam standard 4 tentang pencerapan ataupun kita panggil PDPC itu, ya. Jadi bagaimana kita nak melihat dalam konteks pengurusannya hari ini, terutama dalam konteks kita baru nak buka sekolah ni, ya, dalam tempoh awal buka sekolah ni, mungkin untuk menjalankan mesyuarat panitia, mesyuarat bidang, ya, atau mesyuarat kurikulum. Apa yang kita boleh gunakan data maklumat daripada SKPMG 2 ini dalam usaha kita untuk meningkatkan pengurusan SKPMG 2 sebagaimana fungsi SKPMG 2 itu sendiri, ya. Jadi kita tahu kan fungsi SKPMG 2 ini dia bukan untuk sesiapa. Kita kena anggap SKPMG 2 ini adalah hak kita, kita yang tagging skor, kita yang nak gunakan nanti dapatan daripada skor ini. SKPMG 2 ini tidak dibuat untuk nazir, tuan-tuan. Tidak dibuat untuk nazir. Sebab tu bila nazir datang, dia bukan gunakan ini untuk pemantauan. Kalau kita nak tengok dia punya apa tu, kita nak grading sekolah tu, ya. Tapi dia lebih kepada keadaan bagaimana SKPMG 2 ini bertindak sebagai satu manual pengurusan. Tapi kita akan pergi nanti, ya, macam mana yang dikatakan manual pengurusan, terutama tuan-tuan perempuan yang berada di pelbagai peringkat pengurusan daripada guru besar sampailah kepada ketua panitia, sampai kepada setiausaha kurikulum, setiausaha SKPMG 2, ya. Bagaimana kita melihat SKPMG 2 ini harus berfungsi. Saya bawa pendekatan agak berbeza kali ini kerana saya menjangkakan awal peringkat sekolah ini, saya nak minta kita dapat sama-sama gunakan SKPMG 2 ini sebagai satu alat, ya, alat yang mana merangkumi 4 aspek yang dikatakan dalam pengurusan itu, ya, PDCA itu, Plan, Do, Check, Action. Dan kita sekarang ni pun, kalau saya maklum, kita banyak disebutkan sekarang ni dengan PSO, ya, Plan Strategik Organisasi, yang mana dalam PSO tu dia basic pada sini juga balik, ya. Sama juga kalau kita tengok dalam penyediaan RPH tu, ya. RPH ini basic dia memang daripada konsep-konsep yang kita panggil pengurusan tools ni, ya. Okey. Jadi dua yang akan kita tengok, iaitu pengurusan kurikulum standard 3.1, tapi nanti saya akan pecahkan juga sini, tuan-tuan, ya. 3.1 berkaitan dengan pengurusan kurikulum dan juga 3.12 itu berkaitan dengan panitia. Maknanya kita lihat dari segi keseluruhan, kalau di sekolah tu mungkin fungsinya adalah fungsi daripada penolong kanan kurikulum kita, dan lepas tu kita akan tengok the next levelnya pula, iaitu pengurusan fungsi ketua bidang, ketua panitia. Apa yang boleh kita dapat daripada SKPMG 2 ini? Itu yang paling penting. Sesi 2021 habis dah tutup dah, kan? Tapi tuan-tuan, SKPMG 2 ini sangat bagus portalnya, dia tidak pernah tutup-tutup. Kalau kita tengok dalam kurikulum, certain time dia akan tutup dah, dan sekarang ni pernah tutup. Jadi kalau kita nak tengok data, kan, maklumat mulai daripada SKPMG 2 ini diperkenalkan dulu pun 2017 sampai sekarang, kita boleh ekstrak, kita boleh dapat data tu. Itulah kekuatan yang ada dalam sistem SKPMG 2 ini, ya. Sebab apa? Bila habis saja sesi 2021, the next tu dia banyak bertindak dalam, kalau kita tengok dalam TT je, tuan-tuan, apa dia? TT dia tu dalam ada dua benda. Pertama, menganalisis. Kita akan jumpa perkataan menganalisis data dalam SKPM tak kurang daripada 20 tempat. Kita tengoklah, ya, menganalisis dan satu lagi intervensi. Sebab kebanyakan kita berhenti pada peringkat merekod. Sampai di hijau je. Bila hijau aja, okey, kita berada dalam keadaan zon selamat lah sebab dah hijau dah ni, ya. Tapi kalau itu yang kita gunakan, dia tak pergilah fungsi dia tu, habis. Alright. Okey, sekarang kita nak tengok portal, ya. Daripada portal kita nak tarik data, lepas tu kita nak proses data.
Saya ambil hari ini untuk standard 4 ni, ya. Standard 4 dan juga saya ambil standard 3.12 tu nanti, ya. Yang apa, yang panitia tu kan. Macam mana kita nak bentang apa yang kita boleh buat satu analisis daripada data yang kita ada ni nanti, ya. Sekejap. Okey. Ini adalah portal kita ni. Semua kita tahu ni, ya. Ini portal kita. Ini ada nama guru dia tu, ini ada tingkatan, ini ada subjek, dan ini ada apa dia punya skor daripada 4.1 sampai 4.6. Sampai dapat dia punya skor, sampai dia punya taraf. Yang kita boleh keluarkan ini, kita boleh analisis. Semua boleh tengok. Kalau guru besar nak tengok keseluruhan, dia tengok nanti analisis keseluruhan. Kalau fikir kurikulum, SU kurikulum nak keluarkan data ni, boleh pada sini. Kalau ketua bidang pula dia tengok yang bidang bawah subjek dia, sekolah menengah, dia tengok bidang-bidang dia aja. Kalau ketua panitia nak tengok subjek dia, contohnya tengok sejarah, dia keluarkan je data yang ni. Tapi data ini duduk dalam satu tempat. Ya, ni cikgu sekolah ni ada lebih kurang 49 orang. Ini 49 orang cikgu dekat sekolah ni. Okey. Daripada sinilah data nanti kita akan ekstrak data ini ke dalam bentuk yang kita nak proses. Okey. Ini data yang saya copy je tadi cikgu daripada sistem tadi. Yang ini ekstrak data ni. Nanti saya share macam mana cara nak ekstrak data ni. Saya tak boleh nak tunjuk kat sini sebab dia nanti ada data-data yang confidential. Ini data yang sebenar tapi saya tukar nama cikgu. Real satu sekolah. Datang daripada mana ni? Daripada portal. Saya copy je. Saya ulang balik. Macam mana nak copy, saya akan hantar video nanti. Sebab itu lagi senang. Sebab itu cikgu boleh ulang-ulang tengok nanti macam mana nak ekstrak. Mudah aja cikgu. Nak ekstrak data ni, cikgu perlu buat. Mesti buat. Kalau tak, nanti cikgu tak boleh buat analisis. Ya, sebab ini dia banyak. Kalau kita nak baca nama seorang-seorang tu bukan analisis lah kan. Itu data raw jadi dia. Supaya nanti kita simplifikan data ni supaya ada maksudnya tu. Okey, ini data yang kita buat. Bila data yang kita dah ada buat, kita akan buat pembersihan data. Nanti dalam video saya tunjukkan juga macam mana nak buat pembersihan data. Saya lebih nak fokus apa nak buat dengan data ni. Ya, apa nak buat data. Okey, ini raw. Dapat daripada mana? Daripada portal. Saya dah buat proses data, saya dah buat clearance data. Dalam tu ada 3, ya. Ini ada data. Okey, inilah raw yang diproses tadi cikgu. Cikgu dah buka file ya. Okey. Bila dah buka file ni, ini maklumat dia. Maklumat ada semua yang ada tadi. Semua yang ada dalam portal dah ada kat sini. Cuma kita dah buat pembersihan. Memang tak ada pilihan cikgu ya kalau kita ni di bidang analisis data, tak kisah di BPD ke di Jabatan Kementerian. Itu sebab dia ada satu ruang dipanggil apa? Pembersihan data. Nah, ini kita dah buat pembersihan data. Nanti saya tunjukkan nanti. Sekali lagi saya beritahu cikgu, saya tunjukkan macam mana nak proses bersihkan data. Kalau cikgu segat data setakat 40 orang, 50 orang cikgu boleh bersihkan data ni dalam masa lebih kurang 20 minit je. Bila dah siap 20 minit tu cikgu, simpan ni. Sebab bila dah ada bersihkan data ni, nak guna hak mana pun boleh. Siapa nak guna pun boleh. Bidang nak guna, fikir nak guna, subjek nak guna, panitia nak guna, boleh. Okey, saya pergi yang pertama. Kita nak proses dulu cikgu. Ya. Apa yang kita boleh proses daripada data ini. Okey, sekarang ni ready komputer masing-masing. Cikgu pergi pada file yang ni. Cikgu pergi pada data update. Data raw ni data daripada yang saya copy terus tadi. Yang ini masih lagi belum bersihkan. Dah bersihkan lah sebenarnya itu boleh pakai juga. Tapi saya nak guna yang data update 3. Okey. Saya nak tengok katakan, contoh je lah, paling mudah sekali. Tapi belum tentu analisis lah, tapi saya nak jadikan mudah. Saya nak tengok cikgu ni, berapa skor dia dapat. Kalau kita tengok ni, puas nak tengok ni, kan? Berapa skor dia dapat. Nanti, mungkin kita nanti nak buat sorting tau. Kita nak buat sorting markah. Okey, sekarang. Cikgu dah pergi kat sini. Cikgu klik mana-mana dalam ni, tak kisah. Sebab tu saya kata tadi, sediakan mouse.
Cikgu pergi pada insert. Okey, sorry. Cikgu pergi pada tekan control. Tekan control cikgu ya pada laptop kita, komputer kita. Tekan T. T, table. Okey, bila tekan T, yang ini muncul. Dia dipanggil pop-up menu ni muncul. Apa maksud pop-up menu ni? Ini adalah zone data kita yang akan kita manipulate. Cikgu nampak kan ada blinking tepi ni kan, line-line yang kelip-kelip ni. Inilah sektor ataupun ruang data kita. Semak balik. Tapi normally 99% dia akan betul ni. Tengok sampai tu. Cikgu boleh check. Bila cikgu dah buat Ctrl T, cikgu boleh check. Nak check macam mana? Ni yang bawah. Ni ya, yang bawah ni. Cikgu tengok pada skrin saya ni. Cikgu boleh tarik. Cikgu boleh tarik ni balik pull down ni, ada punya bar ni, cikgu boleh tengok. Ni dah zone kita. Kalau cikgu Nizamuddin ni cikgu dah 60 orang, dia akan masuk dalam ni 60 orang. Ini tak payah buat apa-apa ni. Kita cuma control T je, control table. Kenapa kita nak buat dia table? Okey, logik. Kadang-kadang orang ada buat pivot ni, dia kata tak payah buat control T boleh proses data. Boleh tak? Boleh. Tetapi isu dia ada bila kita update data nanti cikgu akan kerja berulang-ulang. Jadi mudah aja control T aja, lepas tu cikgu tekan OK. Apa bezanya fail pertama dengan fail kedua? Fail pertama tadi cikgu dia ni. Tak ada ni kan, tak ada apa tu kat sini dia tak ada anak panah ke bawah. Tapi bila dah control T tu cikgu nampak kan dia ada anak panah ke bawah, automatic. Dan bila orang tahu, orang database, dia tengok aja tahu, macam cikgu dah tahu ni kan, cikgu dah ajar cikgu ni. Bila cikgu tengok ada data yang simbol-simbol, ini database ni. Dia jadi database. Database ni dalam satu sel ni, dia tidak boleh mempunyai dua maklumat. Kenapa ini kita tak boleh proses? Sebab dalam ni ada dua maklumat. Ada nama cikgu, ada nama option. Ada nama cikgu, ada nama option. Tapi kita pisahkan dulu, ini nama cikgu, ini nama optionnya. Okey, kita dapat control tadi, insert control, insert tadi, lepas tu kita dah buat ni kan. Okey, lepas tu cikgu nampak ni kat ruangan tepi ni, dekat sudut ni, ni yang ni yang tulis perkataan pivot ni. Pivot table. Cikgu nampak kan pivot table? Cikgu klik kat pivot table. Cikgu siapa yang rasa tertinggal, cikgu beritahu ya, jangan malu-malu. Ini sesama kita je ni, kita nak belajar. Saya pun tak pandai juga dulu cikgu tapi kita kongsi-kongsi ilmu ni insya-Allah. Allah bagi kita ilmu lagi ya. Okey. Cikgu nampak kan? Dia keluar satu pop menu lagi, dia kata sekarang ni kita nak create dah. Tapi nak create tu dia tanya kita sikitlah maklumat. Pertama dia tanya kita select the table range. Range tadi data kita lah. Mana cikgu nak ambil data? Sekali lagi cikgu tak payah nak buat apa-apa kat sini. Sebab dia akan tandakan dah data kita yang blinking ni, nampak ni sampai bawah, sampai kanan, sampai ujung, sampai ke atas, sampai mana. Dia akan blinking. Ini tak payah buat apa-apa. Bila cikgu tekan insert, pivot je, dia akan ada auto. Cikgu kena jawab dua soalan je kat sini. Okey, yang kedua dia tanya pivot cikgu ni nak letak kat mana? Cikgu nak proses data ni, cikgu nak letak mana tempat apa tu maklumat yang data cikgu proses tu letak kat mana? Cikgu kalau letak dekat worksheet, sekarang ni kita ada 3 kan, satu raw, satu clear data, satu update data. Dia akan pergi kat sini, kita tekan OK aja nanti, dia akan wujud satu sheet baru. Tak payah kita tambah. Kalau existing ni cikgu, kita akan buat tempat yang sama. Tapi mungkin kita nak tanda kat sini lah, buat kat sini. Tapi saya sangat-sangat tidak mencadangkan cikgu pilih yang existing. Cikgu pilih yang new worksheet supaya tak semak. Kemas kerja kita. Okey, cikgu pergi pada clear a new worksheet. Lepas tu cikgu tekan OK. Jadi setakat ni, Cikgu Nuraini, okey Cikgu Nuraini, boleh? Okey, boleh. Alright. Sekarang ni kita nak keluar maklumat. Kita dah kata tadi nak tengok apa? Kita nak tengok nama cikgu dengan dia punya skor. Cukup. Okey. Cikgu sebelum saya pergi jauh, saya nak tunjukkan dulu kat sini cikgu jangan buat apa-apa. Tak payah ni.
Ini dia tunjuk field aja. Padang dia je. Tapi kita nak bermain kat sini. Ini field dia, ini pivot table dia. Yang nama 2, bulan, tahap, ini apa dia cikgu? Ini yang tajuk dia tadi, yang kat atas ni kan, dia tajuk yang kat ni. Ni yang tadi, yang ni. Ni yang tadi. Nama 2, bulan ni semua datang kat sini. Dia datang kat mana? Dia datang kat sini. Ini yang kita panggil sektor ni tadi. Sampai daripada nama guru, sampailah kepada dia punya skor, taraf. Okey. Clear Ini apa maksud dia. Supaya nanti bila kita masuk, nanti bila kita nak buat, kita faham. Okey, yang kedua ni, kita ada filter. Filter ni kita tapis. Nanti saya terangkan apa maksud tapis. Kolom ni cikgu, kolom ni adalah menunjukkan maklumat itu didatang dalam bentuk kolom. Contoh saya ambil macam ni. Kalau taraf, saya buat nampaknya ni cikgu kan. Saya letak ambil taraf ni. Cikgu jangan risau kalau salah. Cikgu klik aja sini, cikgu tarik aja. Tarik je bawa ke bawah rows. Cikgu nampak ni kan. Baik, cemerlang, sederhana. Dalam bentuk row. Tapi kalau taraf ni, cikgu bawa dekat kolom, dia jadi apa macam ni. Baik, sederhana, cemerlang, sederhana. Ya. Dan kalau taraf ni kita bawa kat sini satu lagi, dia tunjukkan jumlah. Ada taraf, ada jumlah. Taraf ni kalau kita bawa kat sini cikgu, dia tunjuk berapa orang baik, berapa orang cemerlang, berapa orang sederhana. Tak ada formula cikgu. Kalau tak dulu kita nak ingat formula sakit kepala kita kan. Ini maksud dia dengan rows ni tadi. Saya nak balik pada rows ni tadi. Ya, ini rows. Taraf ni rows. Satu tempat tu mungkin kita boleh letak 2 kali. Okey, saya tunjuk beza. Kalau taraf ni bawa kat sini cikgu, dia tunjuk 3 taraf. Baik, cemerlang, sederhana. Tapi kalau taraf ni kita bawa sini satu je, dia tunjukkan ni. Keseluruhan dia ada semua taraf ni, inilah dia. 85 taraf ada dalam tu. Tapi apa dia? Dia campurkan sekali. Dia dalam sum sekali kat situ. Okey, setakat ni. Balik pada tadi kita nak tengok ya. Saya ambil soalan yang paling basic sekali, kita nak ambil cikgu. Okey, cikgu dan taraf. Kita ambil nama ni, cikgu klik kat nama, tak kisahlah kat sini ke kat mana ke, cikgu kat sini pun boleh. Cikgu tarik, saya tak tanda sini. Kalau cikgu tanda kat sini, dia terus akan pergi. Cikgu kat sini nampak. Cikgu klik aja nama ni, datang kat rows ni terus. Dia tahu mana nak letak. Tapi kalau kita tak nak, kita ambil ni, kita tarik bawah pun boleh. Keluar nama cikgu. Boleh? Setakat ni boleh cikgu? Okey. Cikgu Zila, okey Cikgu Zila? Boleh Cikgu Zila? Cikgu Abby boleh? Cikgu Abby Lawrence? Saya putus lah. Boleh cikgu. Alright, okey. Nampak kan? Sekarang ni kita nak ambil taraf kan? Cikgu ambil taraf ni. Cikgu ambil taraf ni. Cikgu tarik bawa pada value. Apa jadi? Saya nak tunjuk salah dia dulu. Dia tanda 1 kan? Kenapa dia tak tunjuk markah? Kenapa dia tak tunjuk sini dia taraf apa baik cemerlang sederhana? Okey, sorry cikgu, saya tak ambil taraf lah cikgu. Saya ambil skor dulu. Sorry. Saya ambil skor, kalau salah cikgu jangan risau. Cikgu klik je, letak je kat atas. Dia tahu mana nak duduk. Saya nak ambil skor. Cikgu ambil skor je, letak pada value. Nampak kan? Saya keluar nama value dia. Ada value. Sekali lagi ambil pada taraf ni, ambil pada jumlah skor, bawa pada value. Sebab value dia menunjukkan nilai. Okey, selesai satu. Katalah cikgu Avi, katakan cikgu Avi nak tengok, tak nak tengok by abjad lah. Cikgu Avi kata saya nak tengok berdasarkan pada skor. Nah, ini baiknya kalau kita guna pivot, dia tak kacau raw data kita. Yang ini dia tak kacau. Dia akan buat kerja kat sini. Balik pada tugasan yang cikgu nak. Katakanlah pengetua kata guru besar kata, saya nak cikgu rankkan cikgu daripada paling tinggi sampai paling rendah. Kat sini je kita buat kerja ni. Macam mana nak buat cikgu? Sama-sama kita buat. Cikgu pergi pada mana-mana nama dalam skor ni, tak kisah mana-mana pun. Saya ambil ni lah yang pertama. Cikgu letak kat sini pun boleh. Dah letak dah cursor. Cikgu pergi pada data.
atas sekali. Ya. Ni atas. Ni yang ni. Data ni. Ya. Cikgu klik pada data. Okey, apa tujuannya? Kita kata kita nak tengok data. Daripada data ni dia tanya nanti kita nak buat apa ni? Cikgu nak sort kan? Paling tinggi ke paling rendah atau paling rendah paling tinggi. Cikgu pergi pada sort. Tak payah formula cikgu. Cikgu pergi pada sort. Ni, yang di perkataan sort ni. Yang bawah analyze ni kan ada sort. Cikgu klik kat sini. Cikgu klik pada sort. Sekarang ni, Cikgu Nuraini nak tengok yang paling tinggi ke rendah atau rendah yang tinggi, Cikgu? Smallest to largest. Okey, Cikgu nak tengok smallest to largest. Okey, Cikgu klik je smallest to largest, lepas Cikgu tekan OK. Okey. Kalau Cikgu nak tukar, tak lah, berusaha nak katakan largest to smallest, Cikgu klik je, dia tekan OK. Okey. Nampak kan? Jadi, kalau kita nak present, kata-kata nak ambil 5 yang terbaik, kita bolehlah keluar kopikan data ni je. Kalau kita nak tunjuk markah paling tinggi tak ada masalah kan. Yang sesahnya kalau kita nak tunjuk yang markah paling rendah ni. Marah orang nanti. Ini yang paling rendah. Okey, cikgu. Nanti kalau saya nak tengok pattern cikgu Aisyah Damia ni. Kalau inilah patternnya 77, saya nak tengok berapa tahun dia konsep markah dia letak pada sederhana. Kalau 3 tahun ni markah dia memang sederhana pencerapan, ini yang peranan pada siapa? Panitia kena zoom yang ini. Jangan serahkan pada kurikulum aja. Jangan serah pada guru besar. Sebab kita dah analisis ni dah. Isu ni sekarang kita ada tak data ni masa mesyuarat kita? Okey, ini paling basic. Paling basic. Nanti kita tunjuk nanti, lepas ni cikgu boleh main-main lah data ni nanti. Sebab dia tak payah formula cikgu, tak payah ingat. Kalau nak ingat formula ni, kalau inilah nak guna formula pada Excel biasa ni, dia banyak ni, count if dan sum. Count if, dia kata tengoklah nama kin, count if name, count if, dia kata sum, banyak nanti. Hilang aja 1 koma, tak jadi je 7 hari 7 malam, tak jadi, takkan jumpa ni. Okey, alright. Selesai. 1. Okey, katalah Cikgu Nuraini subjek apa Cikgu Nuraini? Saya bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ada tak di dalam ni tadi bahasa Arab mah? Tak pasti pula. Tadi tak apa. Okey, katalah saya nak ambil bahasa Melayu. Contoh Cikgu Nuraini Kita nak keluarkan bahasa Melayu je. Okey, cikgu pergi nampak pada mata pelajaran yang dicerap. Nampak kan? Ini saya nak terangkan fungsi filter. Ambil mata pelajaran yang dicerap ni, cikgu bawa pada filter. Sebab apa guna filter? Filter nak tapis. Cikgu Nuraini kena tengok bahasa Melayu. Okey, jadi kan pilih bahasa Melayu je. Yang lain kita tak nak. Sebab kita nak bawa ini dalam mesyuarat panitia kita supaya dia boleh zoom dalam mesyuarat panitia kita. Okey, kita bawa kat bahasa Melayu ni apa jadi? Cikgu cuba tengok yang ni. Mata pelajaran dicerap, dia ada perkataan all. Maksudnya apa? Semua. Saya terangkan logik supaya nanti cikgu faham apa nak buat. Bila all, Cikgu Nuraini tak nak tengok semua. Cikgu Nuraini nak tengok bahasa Melayu. Cikgu kena pilih. Klik aja kepada anak panah yang ke bawah ni. Sebawah all ni kan ada panah ke bawah kan. Saya bagi cikgu masa tu anak panah ke bawah ni. Cikgu pilih aja, cikgu okey, nak senang ada satu trik lagi. Cikgu klik pada kotak. Tik pada kotak. Okey, cikgu masih. Okey. Cikgu klik pada kotak. Bila dia kotak, dia kata apa? Okey. Okey. Pada kotak, sekejap Okey. Pada kotak, lepas tu, cikgu nampak all ni ke atas, cikgu antik sekali lagi. Tak, tadi dia susah kan? Boleh, nak cari payah nanti. Trik ya. Okey, cikgu pilihlah bahasa Melayu. Klik aja bahasa Melayu. Klik. Inilah bahasa Melayu. Cikgu Nadia paling tinggi, paling rendah Cikgu Hakimi. Okey, sekarang sekali tak? boleh, tak masalah. Okey. Sini juga Nampak item ni tadi kita nak tengok sort kan. Cikgu sampai sini boleh? Yang mata pelajaran tu. Okey, cikgu klik pada anak panah yang ke bawah ni.
Mula-mula tadi dia macam ni kan, dia tanda macam ni. Payah cikgu nak pilih ni, boleh lah kalau cikgu nak tandakan macam ni pun boleh. Tapi kita kalau misalnya ambil komputer ni dia ada trik-trik je tu. Ya. Cikgu antik sini, cikgu antik sini. Cikgu antik sini. Boleh cara dia ada macam-macam. Cikgu boleh guna. Saya pilih bahasa Melayu kat sini. Ya, klik kat sini bahasa Melayu. Boleh. Satu cara lagi, macam kita kata tadi, kalau dia all, kalau kat sini dia all tadi kan, cikgu pilih-pilih lah. Saya je pilih lah bahasa Melayu. Pilih bahasa Melayu, klik je kat sini boleh, pilih OK. Pun boleh, sama. Boleh kan? OK, sekarang cikgu cuba tukar subjek sejarah. Cuba cikgu buat. 10 saat je cikgu. Boleh tukar kan? Macam mana tukar sejarah? Sama juga. Pergi kat tapis ni. Cikgu, ini yang kita kata fungsi unclick tadi mudah lagi senang. Cikgu padam balik semua. Cikgu tadi kat sini kan. Cikgu pergi tick select multiple ni. Klik multiple. Cikgu klik all ni. Supaya dia unclick. Cikgu pilih mata pelajaran sejarah. Klik je sejarah. OK. Keluar mata pelajaran sejarah pula. Inilah kita boleh bentang lah. Last saya bagi satu assignment sebelum saya bagi tugasan, sebelum saya pergi next subtopik. Cikgu pilih pula mata pelajaran matematik. Cikgu pilih mata pelajaran matematik. Boleh cikgu? Dapat Dapat tak cikgu? Kata apa cikgu beritahu ya. Cikgu ajar, okey cikgu ajar? Okey. Alright. Apa tu? Okey, dah nampak kan? Ini simple dulu ni. YM, nak tanya YM? Ya, sila. Okey, kalau kita keluar daripada pivot data tadi tu, okey, kita nak ambil kembali tu macam mana? Cikgu klik je kat dalam ni. Klik pada yang dia punya yang mana insert tak tadi juga. Asalkan dalam kotak kita ni, kat markah boleh, dekat skor boleh. Sebab kalau kita luar dia kotak okey, betul. Okey, terima kasih. Okay. Nampak kan? Sekarang ni saya nak buat satu perbandingan pula. Ni baru dia peringkat analisis ni. Saya ketua bidang sains matematik. Saya nak tengok pattern untuk sains matematik ni. Apa dia pattern ni saya nak tengok. Kat sini nanti kita boleh keluarkan data yang tu. Tapi sebab sains matematik ni, sebab orang yang berlainan nanti, data yang tak berlainan, itu kita buat rumusan dia lain nanti. Okey. Sekarang keluarkan nama orang balik. Keluarkan nama cikgu. Keluarkan nama balik. Yang ni keluarkan balik. Okey. Saya nak buat perbandingan antara matematik dan sains. Okey, apa dia cikgu? Kita ambil mata pelajaran dicerap. Saya bawa dekat bawah. Dekat atas ni, betul lah kat atas ni. Kalau kita nak bawa bawah pun boleh. Tapi dia tengok matematik je kan, kita pilih dah balik kat sini. Okey, sorry kalau saya laju. Ambil mata pelajaran dicerap. Cikgu bawa tempat yang dicerap ni. Rows ni. Rows ni macam tadi juga. Kita pilih subjek nama orang tadi kan. Cikgu pilih apa dia? Saya nak ambil mata pelajaran matematik dan juga sains. Saya akan multiplekan rows ni. Cikgu buatlah multiple. Saya unclick dulu. Saya ambil apa dia? Saya ambil matematik. Saya ambil sains. Dua keluar kan? Cikgu pilihlah apa subjek nak. Saya dulu, peringkat awal dulu, saya nak tengok pattern. Saya challenge saya kat daerah saya ni mata pelajaran sejarah. Tapi saya akan compare dengan BM. Sebab BM dan sejarah ni dia mempengaruhi tentang layak sijil kan? Okey, kita tengok matematik dan sejarah. Matematik dan sains. Saya ketua bidang, saya nak tengok dua subjeknya dulu. Ataupun saya nak ambil satu subjek. Cikgu buat satu subjek lagi cikgu. Cikgu ambil admat. Matematik tambahan. Ada tak dalam ni? Matematik
Ya, cikgu pilih. Saya tak pasti ada tak subjek takut sekolah ni dia tak ada ambil matematik tambahan ni. Fizik, geografi, kimia, matematik, servis, pendidikan Islam. Oh, tak ada ya. Tak ada tak apa. Cikgu ambil fizik. Saya ambil satu contoh, ambil fizik. Klik kat sini. Jadi 3 kan? Ini fizik. Okey. Saya ketua bidang nak bintangkan ni dalam mesyuarat bidang. Saya nak tengok apa sekarang ni? Berdasarkan daripada fizik, matematik, sains ni, saya nak tengok dia punya apa? Dia punya skor. Nah, ni saya nak buat purata dah cikgu tadi kita ambil data, kalau dalam statistik dia panggil apa tu? Data-data yang bentuk paling basic lah dia panggil statistik, informatif je, maklumat je, peratus dan sebagainya. Sekarang kita nak buat bandingan. Saya keluar fizik, matematik, sains. Nanti cikgu boleh tengok yang lain-lain juga nanti. Andaian cara dia sama. Cikgu nak tengok apa sekarang ni? Kita nak tengok skor. Berapa skor keseluruhan? Matematik, fizik dan sains ni berapa skor pencerapan? Caranya cikgu nampak jumlah skor ni, cikgu bawa pada value. Semula. Kita nak tahu purata je, cikgu ambil jumlah skor, bawa pada value. 66, 628, 621. Okey, jangan bentang data yang ini, salah. Nanti kita kata, oh fizik ni rendah ni, matematik ni banyak. Memang cikgu sebab dia, yang matematik fizik ni, kita observe sekali je, seorang cikgu je. Sains seperti kata satu, berapa orang cikgu yang mengajar sains kita observe kan. Jadi markah ni markah terkumpul untuk mungkin 8, entah-entah markah terkumpul berapa orang. Nak tengok markah terkumpul dia, cikgu senang je, ambil nama, cikgu tarik je. Ini nama cikgu dia. Senang kan? Cikgu tarik je, jangan risau. Kalau salah pun cikgu hantar dia balik ke atas tu. Balik pada tugasan kita, kita nak tengok purata. Apa yang cikgu nak buat sekarang ni? Kita nak jadikan dia purata. Okey. Cikgu tengok pada saya baik-baik ya. Okey. Ini kita nak jadikan purata. Sekarang ni dia sum jumlah. Cikgu pergi pada value ni. Pada value, tunjuk pada skrin saya ni ya. Saya skrin cuba besarkan balik. Nampak ni je kan? Cikgu yang tepi, sekali kat bawah, sekali ni. Dekat kita punya pivot tadi. Pivot table field tadi. Cikgu jumpa tak? Kalau cikgu tak jumpa, beritahu lagi. Nampak ni? Sum of jumlah. Sum ni maksud dia tambah ni semua cikgu. Ni yang kita kata tadi tak adil tadi. Sebab kat sini, saya tunjukkan dia. Nampak ni kan? Fizik seorang cikgu je. Memanglah markah dia rendah. Matematik ramai, sains ramai. Okey. Jadi kita kena jadikan apa cikgu? Purata. Purata macam mana nak buat? Cikgu klik pada sum of jumlah ni. Cikgu klik anak panah ke bawah ni. Dah. Cikgu pergi pada value field setting. Kita nak pergi value field setting dia tu. Nak berdasarkan apa? Yang tadi dia sum. Sekarang kita nak berdasarkan dia average. Kenapa average? Dia lebih adil. Okey. Dah jadi average. Sekali dia buat, semua jadi average. Nah, lepas tu kalau tengok titik perpuluhan dia besar sangat, kita buat macam biasalah dalam Excel. Tapi kalau siapa yang tak mahir lagi, saya tunjuk sikit. Cara dia macam ni. Cikgu klik je kat sini nombor ni. Lepas tu cikgu klik sebelah kanan. Mouse. Keluar ni pop-up menu ni. Lepas tu cikgu pergi format cell. Sekali lagi pergi kat sini, cikgu pilih kanan mouse sebelah kanan format cell, cikgu pilih number. General yang tadi, itu cikgu pilih number. Decimal places ni cikgu pilih 2, ikut suka hati cikgu. Tapi standardized yang bisa kita guna 2 lah. Satu okey. Nampak kan? Dah keluar, dah habis satu. Kalau kita nak tengok yang lain pun boleh lah. Kalau kita nak tengok, kita nak tukar sekarang ni subjek, lepas tu nak tukar, nak tambah, kita pergi kat sini. Selesai. Cikgu nanti boleh gunakan, tak apa. Saya bagi video ni, cikgu dah ada nanti, cikgu gunakan ikut subjek. Cikgu lepas ni nanti cikgu, bila ada 1-2 hari ni, cikgu cuba kukuhkan kemahiran cikgu ni. Jangan cikgu tak buat. Sebab komputer ni dia ilmu praktikal. Kita kena buat. Ya, tapi kalau kita dah buat sekali, 3-4 kali, nanti kita dah tahulah.
Okey, bila dah buat ni cikgu, bolehlah present. Tapi saya nak ajar satu lagi. Nak present ni dalam bentuk graf supaya nanti macam kita tunjuk yang tadi kan, atas standard 3 point dengan 3 tadi, kita tunjuk macam mana nak keluarkan graf. Kadang-kadang bila kita tengok number ni, katalah number ni kan cikgu, kita nak bentang dalam mesyuarat, kita lambat pick up kan sebab dia number kan, tambah lagi kalau dia banyak. Saya tunjuk satu contoh lah. Apa maksud saya tadi? Okey. Okey, ini number tadi kita tampal je kat sini, paste. Kalau kita tampal ni, ni kita nak present ni. Ini dalam mesyuarat panitia kita, dalam bidang kita present lah ni. Contoh, ambil daripada mana? Fotokopi tadi. Ni dia. Bentang. Okey, ni bentang. Contoh. Tapi saya tak berminat sangat kalau macam ni sebab lambat pick up. Kita nak buat apa cikgu? Nak buat bentuk graf. Okey, saya ajar macam mana, kita belajar macam mana nak buat graf. Ya, saya belajar, kita belajar macam mana nak buat graf. Okey, macam mana nak buat graf? Ni tajuk kita yang ketiga pula, nak buat graf. Okey, nak buat graf, kita tak payah gunakan formula juga. Tapi ingat cikgu ya, ada dua kaedah buat graf. Cikgu kena pilih yang dalam pivot. Jangan ambil graf yang ada yang dalam ni. Okey, macam mana nak buat? Okey, cikgu pergi kepada analyze atas ni. Okay, analyze. Saya besarkan. Pak analyze kan? Sebelah tu dia ada view, ada review, ada analyze, ada design kan? Cikgu pilih analyze. Okey, cikgu klik analyze. Saya nak tunjuk buat graf cikgu. Macam mana graf ni tadi dia interaktif. Dia akan betulkan graf kita. Ini saya kata tadi kita kena update. Okey, kita nak buat graf kan? Dalam Excel dipanggil chart. Tapi sebab dia dalam pivot, kita panggil dia pivot chart. Ataupun cikgu tak tahu nak buat apa pun graf dia, cikgu boleh minta dia recommend pun boleh. Dia recommend dekat kita. Tapi dalam bentuk nilai macam tu lah. Tapi kita pilih chart. Cikgu klik pada chart. Okey, bila klik pada chart, apa jadi? Dia akan keluarkan pilihan jenis-jenis graf. Nak guna line ke, nak guna bar ke, ikut suka hati cikgu. Saya ambil bar contoh. Contoh saya ambil bar Bila dah ada keluar satu image dia ni, gambar mana-mana ni, bar ni cikgu double klik je. Keluarlah bar ni. Inilah graf dia. Lepas ni cikgu copy, cikgu boleh pindah kepada PowerPoint. Paste kat sini, jadi PowerPoint. Ini contoh graf, dah keluar graf dia. Kat graf ni bolehlah cikgu make up dia, nak letak lipstick apa, color apa, atau pulang pada cikgu lah. Saya dah buat dah ni. Dah boleh tunjuk dah. Ini contoh tadi lah, macam mana kita buat yang tadi macam saya kita tunjuk tadi. Okey, nak tukar subjek lain macam mana? Katalah nak tukar subjek lain, cikgu tak payah buat banyak kali. Nampak ni kat sini, mata pelajaran dia cakap, cikgu boleh ubah balik kat sini. Pilih subjek lain pula. Katalah saya nak buat bahasa, okey, tak nak tengok bahasa pula. Pilihlah bahasa. Bahasa Jerman, bahasa Cina dia keluar balik. Bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa apa dia keluar. Apa lagi? Bahasa Melayu. Bahasa Tamil. Dia keluar. Cikgu dia keluar. Tak payah buat graf kedua kan? Maknanya dia dalam bentuk interaktif macam tu. Lepas tu cikgu boleh tampal balik macam tadi. Okey, ni pula bawah bidang apa, contoh kita boleh buat macam tu. Ya? Daripada sini aja nampak dia punya filter. Ini peranan filter dalam graf ni sendiri pun kita boleh manipulate dia punya filter ni, bukan kat sini aja. Okey, itu contoh yang kedua, by subject. Okey. By subject pula, katalah kita nak tengok unsur lain, saya buang. Kita nak tengok, kita bukan nak tengok average jumlah ni tadi. Kita nak tengok antara 4.1.
Ya, 4.1. Kita nak tengok guru sebagai perancang dan juga murid sebagai pembelajar aktif. Cikgu tak boleh bawa macam ni. Cikgu kena bawa kat sini, cikgu kena bawa kat sini. Ya, nampak? Kita nak tengok maksudnya apa ni yang kita boleh nanti. Daripada sini kita nampak subjek apa yang kita nampak, dia punya lesson plan dia bagus. Lesson plan dia kita tengok menepati seperti yang mana dinyatakan 3 perkara tu tadi. Dia ada objektif, dia ada objektif, pertama dia ada pentaksiran, yang ketiga dia ada BBM. Nampak 4.1 ni. Tapi sama juga tadi cikgu. Dia markah dia tinggi bukan baik, sebab ni dialah sum. Macam mana nak betulkan sum tadi? Jadikan average guna ilmu yang sama. Cikgu klik kat sini, nampak ni dia sum. Cikgu pilih dia apa dia? Cikgu pilih dia value field setting. Cikgu jadikan dia average. Ni average. Ni sum lagi, nampak kan? Sum. Value setting, jadikan dia average. Nampak? Ni sama juga. Setting semua dah average dah. Kita tak boleh bandingkan ni dengan ni cikgu ya. Jangan bandingkan ni, nanti cara baca data kita salah. Sebab ini dia punya wajaran dia tinggi. Tapi kita boleh tengok antara ni lah. Dari sini kita buat kesimpulan apa? Asal sains komputer ni, dia punya lesson plan dia dapat 6.69. Nak buat graf ni boleh tak? Boleh. Macam tadi, ilmu tadi. Cikgu pergi pada analyze, cikgu pada pivot table, jika kamu klik ni, dia keluar macam ni. Ini 4.1, ni 4.6. Sama juga yang macam tadi. Ini boleh bentang. 6 saja kita boleh bentang. Kita bukan nak tengok graf ni cantik tak cantik ni, tapi kita kena tengok ni jurang ni, analisis ni kita kena tengok. Mana yang kita tengok jurang dia antara 4.1 dengan 4.6 dia tinggi. Mana yang tinggi? Kalau dia tinggi jurang dia tu, maksudnya apa dia? Ada yang kita kena tengok. Nampak ni. Ya, mana jurang yang besar? Kalau kita nak letak number, katalah okey, kita tak nampak sebab tak nak nampak. Saya lupa tadi nak bagi satu ilmu lagi. Kita nak letak number pada bar kita ni. Kita tak tahu ni berapa banyak ni kan. Kita cara nak tak tambah apa tu nilai dia, cikgu klik je bar ni mana-mana. Kalau cikgu klik warna orange ni, yang orange semua akan ikut. Cikgu klik biru, biru yang ikut. Dan dia ada tanduk ujung ni. Nampak tu? Saya nak letak nilai jumlah. Cikgu klik aja macam biasa. Sebelah biasa, sebelah yang kita klik biasa. Lepas tu bila dah tanduk dia ni dah keluar ni, cikgu tekan sebelah kanan. Kenapa ni kita nak bagi nilai? Cikgu letak add data label, add data label 2 kali Add data label sekali, lepas tu add data label lagi sekali. Nampak dia keluar. Cara yang sama, klik lagi sekali warna orange ni, lepas tu klik mouse sebelah kanan, add data label, keluar. Okay. Dah keluar yang ni, kita punya check. Okey, ini dalam bentuk perbandingan antara satu dan dua. Cikgu nak tukar orientasi boleh tak? Kita nak tengok data kita ni berdasarkan lain dua. Cikgu boleh switch dia. Ni average dia 4.1, ni average dia 4.2. Berdasarkan base pada subjek pula. Ni base pada subjek pula. Nampak? Tak payah lele. Nak tukar balik? Tukar balik dia datang ni. Nak tukar balik, tukar macam ni. Nak pindahkan ni bawa PowerPoint, copy aja. Pergi pada PowerPoint, cikgu pindahkan sini, tambah PowerPoint. Tentang PowerPoint. So, kita nak fokus mana? Yang ini, kalau kita tengok 4 poin guru murid sebagai pembelajar aktif, kita kena tengok bahasa Jerman. Sebab yang ini dia lebih rendah. Tapi sebagai guru, sebagai perancang, bahasa Jerman ni antara yang terbaik lah ni. Dia 938.
Yang paling baik guru sebagai perancang ni macam kita tadi lah, sains komputer. So data ni kita buat sekali kerja je cikgu. Yang penting raw dia tu kita buat cantik-cantik. Kita buat kemas-kemas. Nak pilih pula yang lain-lain, cikgu pilih aja kat sini atas ni. Pilih je kat mana. Nanti paste. Yang penting cikgu kena masa mesyuarat bentang jangan bentuk tunjuk graf cantik. Kita bagi makna pada data. Ya. Okey, gitu juga yang lain-lain lah cikgu. Ini sebagai dia tak banyak dia punya apa tau, dia punya trik tu. Dia bergantung pada cikgu nak apa. Kat sini yang cikgu kuasai. Cikgu buatlah try and error. Jangan takut. Dia sebab dia tak formula, dia tak hilang. Saya katakan sekolah menengah pula saya nak berdasarkan bidang. Saya ambil buat sini bidang, nampak? Dua bidang. Saya pada bidang ni saya nak tengok apa pula? Okey, saya nak tengok antara taraf. Taraf kat sini. Taraf ni boleh tarik dua kali ya. Satu untuk buat kolom, satu nak kira jumlah. Buat sini. Nampak? Ya, kan senang cikgu kan? Daripada sini macam mana nak buat? Cikgu nak buat graf balik, cikgu boleh buat graf, tunjuk graf, keluar graf. Macam kita belajar tadi. Dominan semua untuk baik. Cemerlang sederhana. Nak berletak markah, nak tak point sama juga sebelah kiri, add data label. Kiri, add data label. Daripada sini kita menjustifikasikan atau menginterpretasi data. Nampak ni, ya. Ni. Nak tukar graf betul tak? Boleh tak? Nak tukar bentuk graf? Boleh, ikut cikgu. Ya, nak tukar macam ni, nak tukar macam ni. Boleh. Pattern ikutlah cikgu macam mana nak buat. Ikut kat sini je. Kat sini. Ikut dia kat sini, ya. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak share. Tapi cikgu bila dah ada raw ni, cikgu boleh praktis. Lepas cikgu keluarkan raw cikgu sendiri, cikgu cuba buat. Kalau cikgu tak dapat buat nanti, cikgu boleh masuk dalam personal saya boleh, dalam grup pun boleh. Tapi elok personal lah kalau grup sekolah ni. Okey, nanti saya akan bimbing nanti macam mana nak buat. Tapi saya rasa tak masalah sangat, at least basic cikgu dah ada. Basic yang kuat cikgu dah ada dah. Ya, nanti semua saya hantar nak keluarkan data raw saja nanti. Lepas tu cikgu boleh tengok untuk panitia pun. Dalam tu ada saya hantar 3 file. Saya saja hantar tu cikgu. Cikgu cuba praktis untuk buat panitia pula. Ya, panitia bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ikut panitia dalam konteks ni tadi. Ini by apa kan? By individu kan? Nanti kita tengok. Kita tengok betul ke bahasa Melayu yang kita tengok markah dia cemerlang ramai ni tadi. Kita tengok berkaitan dengan, ini markah pencerapan dia kan? Dengan program pembangunan guru. 312. Keluarkan data tu balik, ya. Okey, saya kasih itu saja. Saya sebenarnya tak ada masalah ni. Ini pun saya dah risau dah ni. Saya dah ambil masa cikgu yang panjang. Untuk lebih dah kat pukul 5 tapi saya memang jangkakan habis dalam pukul 5 lah cikgu pukul 3, 2.30 sampai pukul 5. So saya buka dulu ke cikgu kalau ada pertanyaan dalam sesi lebih kurang 10 minit ni. Kalau cikgu nak share, cikgu nak tanya ataupun mungkin ada sesuatu yang cikgu nak lebih lanjut lagi, mungkin saya akan ada beberapa video yang saya dah buat, nanti cikgu boleh tengok daripada video tu, ya. Okey, saya buka je kalau ada pertanyaan. OM, nak tanya, okey, kalau kata kita dah buat dengan chat yang kita buat ni, kemudian kita nak namakan dia terus. Contohnya ada tajuk tu lah, bahagian total ke apa ke, atau macam mana kita nak set up dekat sini? Okey, yang kat sini Ya. Kat sini, okey, kata nak sini nak letak tajuk. Okey, ada dua cara lah. Pertama, cikgu boleh masuk kat sini tajuk. Yang sini sebab dia tajuk dia tak ada kat sini, kita kena letak tajuk lah. Ya, kita kena insert sini, kita boleh masuk text box kat sini. Masuk kat sini. Okay, gunakan text box kat atas sini. Ya. Boleh masuklah kat sini. Yang atas ni, insert text box. Ada separuh tu pula graf tu. Dia tengok lah tu cikgu. Dia kalau graf simple, dia akan terus masuk tajuk kat sini. Tapi in case kalau cikgu nak letak masuk tajuk, katakan okay, SMK. Kata contoh, SMK. YM lupa nak share tu. Kita tak nampak. Sorry.
Contoh macam ni kan. Contoh yang kita tengok tadi, ni graf kita lah. Graf kita tadi tak tajuk. Okey. Cikgu kat sini boleh letak tajuk. Letak insert. Cikgu boleh text box. Letak kat sini. Oh, maksudnya manual jugalah maksudnya. Dia tengok graf cikgu. Tapi kalau graf yang simple dia akan terus masuk dengan tajuk. Oh, okey, baik. Terima kasih. Satu lagi kan cikgu kalau tak nak buat kat sini, cikgu nak masuk terus dekat PowerPoint pun boleh. Tak ada masalah. Cikgu pergi kat sini. Cikgu boleh letak tajuk kat sini pun boleh nanti. Boleh masuk tajuk kat sini. Tulis dalam PowerPoint. Tapi ini kena ada apa tu? Ada skill dalam PowerPoint jugalah ya yang dia. Tapi taklah skill sangat. Cuma dia dalam bentuk basic lah. Melalui dengan text box juga kan? Betul. Dalam text box tu ya. Boleh masuk kat situ lah ya. Okey, terima kasih banyak. Kita ada yang ni juga cikgu ya, satu dokumen ni yang kita buat, buku ni dalam tu ada yang order dulu, ada tak dapat cikgu sebabnya saya masa tu ada error sikit, error lah antara saya dengan publish. Tapi buku ni 2 minggu lagi kita mula edar dah, iaitu tentang powerful PowerPoint, yang kita bagi dalam ni ada 500 slide PowerPoint, template PowerPoint, yang mana kalau kita dah siap tu kita tengok paste dia sebab design dah ada. Design dah ada, lepas tu berdasarkan tema tertentu ya. Okey, ada lagi tak? Ada buka untuk jualan lagi? Saya memang buka. Sebabnya cikgu saya dah hantar cetak yang baru ni. Tapi yang baru ni kita akan sertakan dengan CD. Dia akan dapat CD percuma. Dan dalam ni ada 500 template nak buat present berdasarkan tema dia. Bukan 500, more than 500, lebih pada 500 dalam bentuk CD. Boleh PM YM lah. Boleh. Tapi nanti saya bagi borang dia nanti. Ya. InsyaAllah.